Kita akan mula kelas dan kita belajar tentang pelayanan pastoral. Esther ada masuk YouTube tak? Tengok kelas. Mike. Ada, Ada. Pastor, ada. Okey ya. Apa? Okey. Tiap-tiap kelas saya akan record dan saya akan masukkan dalam YouTube lah. Okey. Hari ini kita akan bincang ya tentang persiapan seorang pastor. Ya, kita masih bincang tentang persiapan seorang pastor. Hari ini kita akan berbincang tentang persiapan dalam hidup yang berrohani dan juga pembangunan, development. Pembangunan seseorang pastor. Ya. Kamu semua mesti ingat, saya masih katakan bahawa kelas kita bukan kelas macam sekolah, A, api, B, bola semua. Kita ada banyak perbincangan. Ya. Dan juga kalau boleh ingat ada buku nota kena tulis supaya minda kita ya selalu akan proses. Saya akan tanya soalan. Apakah ini, apakah itu, ya, supaya minda kita akan selalu working, ya, segala-galanya, ya, itu penting. Terutamanya kalau kita buat pelayanan. Mesti ingat kelas kita bukan akademik. Macam, okey, cara-cara ini menjadi seorang pelayan. Cara-cara ini menjadi seorang pastor. Kalau kamu ikut A, B, C, D, E, kamu selamat. Tak. Menjadi pelayan, menjadi pastor bukan semudah begitu. Bukan semudah. Ada kalanya ada masalah berlainan. Saya percaya di gereja Joseph dan di gereja Esther berlainan. Kerana tiap-tiap jemaat, tiap-tiap orang, kita berlainan. Tak ada dua orang yang sama. Oleh itu, cara-cara melayan pun berlainan. Oleh itu, kita perlu menggunakan cerdik pandai, wisdom, ya, yang datang dari Roh Kudus. Ya. Alright? Okay. Kita nak tengok apakah pengalaman peribadi. Ya. Inggeris kata personal experience with God. Personal experience. Alright. Kita juga harus tahu bahawa pembangunan kita, macam saya katakan tadi tentang pembangunan kita harus berkonsisten. Ya. Sampai hari ini, ya, saya sudah menjadi pastor untuk 30 tahun. 30 tahun. Lama tak? Cukup lama, Pastor. Lama juga. Lama. Masih ada di sini ya. Saya masih belajar. Ya. Bukan sudah genap di BCM. Oh, habis. Tak ada, tutup buku. Tidak. Saya masih baca. Saya masih belajar. Ya. Untuk menjadi pastor yang lebih baik. Ya, untuk melayan jemaat-jemaat. Ya. Oleh itu, pembangunan dan juga pelajaran tak henti. Ya, kita terus dan juga harus konsisten. Dan juga Inggeris kata dynamic, mempunyai power, kuasa. Dynamic. Ya, belajar sesuatu masa sekarang. COVID-19, apakah cara-cara pelayanan kita yang berlainan? Ya. Tak boleh fizikal. Habis macam mana? Kita kena guna cara-cara yang berlainan. Tak sama. Ya. Mari kita tengok apakah itu pengalaman peribadi dengan Tuhan. Ya.
pengalaman peribadi ini melangkau ataupun going beyond, melangkau kehidupan baru, lebih daripada menjadi seorang Kristian, iaitu new birth kan, kehidupan baru. Kehidupan baru berbincang tentang pendamaian, reconciliation. Apabila kita menjadi orang, kita mempunyai hidup yang baru, hidup new birth in Christ, kehidupan baru ialah pendamaian. Kita berdamai, reconcile. Kita berdamai dengan Tuhan. Kerana dosa itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Betul lah? Alright? Sebenarnya Tuhan, dosa ini bertentangan dengan Tuhan. Apabila kamu ingin menjadi pelayan, nombor satu ialah kamu mesti mempunyai hidup baru. Inggris mengatakan bahawa there must be a change, ada satu perubahan dalam hidup kita. Sebagai orang mempunyai kehidupan yang baru, ubah. Perubahan ini ia disifat dalam Roma. Siapa tahu? Roma 12:2. Secara ingatan. Tahu tak? Roma 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ya, renewing. Melayu macam mana? Renewing of your mind, ya? Apa tu? Lupa. Pembaruan. Janganlah pembaruan kamu akal suka budimu. dari dunia ini. Barulah pembaruan budi. Budi dia bilang. Budi ya? Budi. Renewing pemikiran yang baru. Apa tu? Bercakap senang. Saya nak ikut Yesus, senang. Say, bertutur atau bercakap itu senang. Tapi mengikut dalam hidup kita itu berlainan. Oleh itu, Roma 12:2 mengatakan bahawa jangan seperti dunia. Maksudnya, hidup kamu dalam dunia ini janganlah semacam mereka. Ya, minda kita, pikiran kita, yes, saya seorang Kristian. Tetapi apakah cara-cara hidup anda? Adakah itu Kristian juga? Apakah hidup kamu juga semacam Kristian? Itu berlainan. Ada kalanya susah. Oleh itu, Paulus memberitahu orang-orang di Roma mengatakan bahawa kita harus tukar. Cara hidup kita harus tukar. Menjadi orang yang baru. Kita kena ubah. Kita ubah. Right? Nombor 2, kekal dalam Yesus. Inggris kata abiding in Christ. Mari kita tengok Yohanes 15:1-8. Boleh tak kamu semua baca? Baca sendiri ya. Apakah baca Yohanes 15:1-8. Okey, Yohanes 15:1-8. Boleh siapa berkongsi sedikit di sini apa yang telah kamu baca? Boleh tak?
Siapa-siapa? Tentang Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya, Ustaz. Ya. Lagi? Dan kalau menurut firman Tuhan, kalau ranting tidak melekat atau ranting tidak menyatu dengan pokok, ranting tersebut tidak berbuah lah. Apakah sebab ranting tersebut tidak berbuah? Karena mungkin cantas-cantas lah. Karena dia tidak berbuah, dia dibuang dan dibakar. Dibakar? Lagi? Mungkin berbicara tentang kehidupan lah, kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau Lagi siapa? Ada apa-apa yang John ketinggalan? Tinggallah dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Means Yap. it must come daripada diri kita lah, yang kita mau kita daripada kita duduk, yang kita datang kepada Tuhan, and then apabila kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan automatically tinggal di dalam kita. Dalam kehidupan hubungan lah gitu. Ya, apakah tujuan tinggal dalam Yesus? Untuk bertumbuh, Pastor. Ya, Bertumbuh dan berbuah. bertumbuh ataupun berbuah kan? Ya, abide in me that you may bear fruit. Ya, kita akan tumbuh, berkekalan dalam Yesus. Itulah satu caranya kita bertumbuh. Ya, apabila kita berkekal dalam Yesus. Ya, saya baru ada cucu. Ya, sekarang cucu itu umur dia 6 minggu. Berbesar 6 minggu saja. Cucu bayi. Mau tengok tak? Boleh. Mari saya bagi tengok. Terima kasih. Siapa yang kata tanya? Okey, saya buka. Nampak tak Facebook saya? Ada. Tapi ya ada sih. Facebook. Alright, that's it ya. Ada? Ada. Nampak Facebook saya? Okey. Ini. Oh yo. Besar oh. Berapa kilo lahir nih, Pastor? 6 kilo lah. Oh yo, so big. Big Dia 6 bulan saja. Oh. Perempuan kah, Pastor? Perempuan. Pandai tengok Esther. Ini anak saya lah. Cucu. Okey. Nah, apa yang saya ingin katakan? Okey, nampak slide tak? Ada? Ada. Nampak slide Nampak slide tentang pengalaman peribadi dengan Tuhan. Okey. Nampak? Okey Tapi ini versi presenter punya, Pastor, bukan macam yang tadi tu. Okey, saya kena tutup dulu. Sekarang? Ya, ngam.
Nampak tak? Ada pastor. Kekal dalam Yesus, Ya. ada. Okey, kenapa saya nak berkongsi tentang bayi cucu saya itu? Kerana dia kecil, right? Dia tidak mampu, alright, menjaga diri dia sendiri kan. Hmm. Maupun cucu saya ataupun anak-anak kamu macam Joseph, anak masa kecil kan, Ya, 9 tahun, 8 tahun, mereka perlu dijaga. Ya. Macam saya sekarang lah, okey, kamu semua sekarang dah dewasa. Macam John dari ataupun Esther dari Indonesia tapi datang Malaysia sini. John dari Sarawak datang Semenanjung, kan? Ya. Sudah tak payah bapa dan ibu menjaga kita, kan? Ya, kerana kita sudah dewasa, ya. Tetapi apabila kita kecil 7 tahun, 6 tahun ke, kita perlukan, ya, penjagaan ibu bapa sampai kita dewasa. Benar? Ya. Macam cucu saya, tiap saat lah, tiap saat kita ada seseorang, kami ada seseorang, maupun bapa, maupun mak, maupun datuk, nenek, mesti tengok dia. Masa dia tidur pun kami pun jaga dia. Ya, supaya dia tidak jatuh kerana dia tidak mampu menjaga diri dia sendiri. Oleh itu, macam kita sebagai orang Kristian, ya, kita juga harus tahu bahawa sebenarnya kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri. Ya. Bukan kerana kita lemah. Tidak. Ya, tidak sama sekali. Ya. Kerana kita bertentangan dengan duniawi, dengan cara-cara iblis, evil, ya, yang yang controlling, berkuasa di dalam dunia ini. Oleh itu, kerana duniawi dikuasai oleh roh iblis, oleh itu kita perlukan Roh Kudus, kita perlukan Tuhan. Dengan kekuatan diri kita sendiri memang tak cukup untuk bertentangan dengan cara-cara duniawi, pikiran duniawi. Ya, pikiran duniawi. Cara-cara dunia, ya. Ramai jemaat-jemaat kita, mereka susah, confused, keliru. Mereka tidak tahu cara-cara menjadi seorang Kristian. Kerana banyak pikiran yang dimasuk bring in, yang dibawa masuk dalam pikiran mereka tentang duniawi. Ya. Oleh itu kita hanya satu cara, ialah bertentangan dengan duniawi, ialah dengan kuasa Tuhan. Oleh itu kita harus berkekalan dengan Tuhan. Dan sini kita nampak bahawa kalau ada ranting-ranting yang tidak berproduktif, tak ada guna, apa yang akan terjadi? Kena potong. Kena potong lah. Tak ada guna. Ya. Macam hidup kita. Mungkin ada kerja-kerja yang kita lakukan tidak ada tak ada faedah dia. Oleh itu kita kena potong. Tak ada guna. Jangan masih guna. No more doing. Ya. Nombor 2, kalau ranting-ranting itu berbuah, macam mana? Apa yang kita akan lakukan kalau ranting itu berbuah? Petik, memilih buah yang manis, yang masak. Ya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan Kalau petik. ranting tidak berbuah, kita potong ranting itu kan. Kalau ranting itu berbuah,
Dijaga lah. Ha? Dijaga. Jaga, ya. Inggeris kata trim lah. Potong, bukan dia Prune. potong. Ha? Prune lah. Prune. Pruning kan? Ah, Melayu? cantas, cantas. Ha? Cantas. Cantas ah. Betul. Cantas jaga supaya dia akan berbuah dengan lebih. More fruitful. Oleh itu kita juga kena jaga diri kita sendiri. Apa yang kita uh, 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 apa tu Inggeris kata what are we good at? Apa yang kita boleh lakukan? Kalau itu yang kita boleh lakukan, kita beri lebih perhatian. Ya, lebih perhatian. Right? Apakah kunci-kunci untuk berbuah dengan lebih? Ya, berkekalan dalam Yesus, abiding in Christ. Ya, abiding in Christ. Lagi satu, dia mengatakan bahawa apabila kita berkekal dalam Yesus, apa yang kita minta, dia akan beri. Nampak tak? Ayat 8 kan? Nampak tak? Ada kalanya kita lupa. Kita lupa. Apabila kita berkekalan dalam Yesus, apa yang kamu minta, dia akan beri. Kerana kita dah faham. Ya, kita dah tahu. Tahu apa? Tahu tujuan Tuhan. Tahu tujuan Tuhan. Alright? Dan nombor 3, itu penting juga, ialah tentang kita harus dibaptis dalam Roh Kudus. Ini memang di dalam kisah Rasul, kisah 1:4 dan 5 lah. Yesus memberitahu pengikut-pengikut dia supaya mereka tunggu. Ya, tunggu dan mereka akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Ya, supaya mereka akan mengalami satu pelayanan yang dinamik, yang berkuasa. Ya. Inilah satu-satunya pengajaran kita BCM, AOG, ya, apabila kita nak melayan, ya, melakukan segala sesuatu yang kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Kerana kita tidak melakukan sesuatu dengan kuasa kita sendiri. Kita memang memerlukan Roh Kudus, ya, untuk menolong kita. Supaya kita akan menjadi lebih lebih berkuasa, ya, lebih bermakna, ya, di dalam pelayanan kita kerana Roh Kudus. Ya. Dan kita juga akan tumbuh dengan hidup yang berdisiplin. Tujuan ialah untuk tumbuh dengan hidup berdisiplin. Saya harap kamu semua di sini faham dan juga akan bersetuju dengan saya apabila saya mengatakan bahawa pelajaran, ya, tidak berhenti, ya. Education, ya, learning, belajar itu memang tidak akan berhenti. Dia berterusan, ya, dan kita harus, ya, biarkan minda kita
lebih open lah, berbuka dan belajar. Ya, macam saya katakan ya, saya masih belajar. Ya, saya baca buku. Ya, saya ingin meningkatkan pelayanan saya, minda. Ya, alright. Ada apa-apa soalan di sini? Kalau tidak, mari kita buat sesuatu. Okey. Sekarang kita bincang sedikit tentang memupukkan kehidupan rohani, cultivating a spiritual life. Apakah itu memupukkan kehidupan rohani? Kita sebagai seorang pelayan, kita juga harus ya meningkatkan hidup kita, ketumbuhan, develop, ya, dan juga apa tu maturity ya, maturity, Kematangan. kematangan. Ya, Kematangan. matang. Ya, ya. Kita harus lebih matang. Ya. Sebelum anda masuk BCM dan selepas kamu graduate dari BCM, mesti mempunyai apa tu berlainan. Ya, kita lebih matang. Nombor satu lebih matang, nombor dua lebih tajam. Inggeris kata ya, your thinking sharper. Pikiran kamu lebih lurus. Ya. Mungkin saja kamu mempunyai jawapan untuk banyak soalan. Ya, banyak soalan. Okey, itu kita harus tumbuh. Apakah cara-cara kita tumbuh? Ya. Nombor satu ialah kita kena belajar. Ya. Kita harus belajar. Mazmur 1:2 katakan bahawa ialah tentang hukum-hukum Allah. Ya. Mungkin kita boleh baca John Gindi ya, tolong kita baca Mazmur 1:2. Mazmur 1 ayat 2, Ustaz. Oke, sebentar. Mazmur 1 ayat 2, tetapi betul Ustaz? Mazmur 1 ayat 2. Oke, Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi dia bersukacita dengan hukum Tuhan dan merenung hukumnya siang dan malam. Ya, merenung dia gunakan renungan ya, siang dan malam. The law of God. Ya. Matius 4:4. Esther. Ini masa cobaan Yesus. Matius. Apa tu? Esther? Buka mic. Mic Esther tutup. Sorry, Pastor. Tak apa. Oke, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman-firman, ya, ayat-ayat yang keluar dari mulut Allah. Ya. Alright. Oleh itu, di sini kita tahu bahawa mengikut hukum-hukum ataupun ayat-ayat Allah itu memang penting. Terutamanya sebagai pelayan-pelayan. No other way. Tak ada jalan lain. Mungkin tak ada shortcut.
Ya, tak ada shortcut. Jalan jauh perjalanan menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, panjang. Ya. Panjang. Ya. Tapi dalam tiap-tiap perjalanan kita, ya, Tuhan akan menolong. Roh Kudus akan menolong. Ya. Apakah itu kajian Alkitab yang produktif? Nombor satu ialah kita boleh belajar dengan lebih serius. Ya. Kamu harus tahu, sebenarnya ayat-ayat Allah itu semacam untuk hidup dan mati. Ya. Right. Inggeris kata is a matter of life and death. Apabila kita berkata menggunakan ayat-ayat Allah, ia semacam memberi hidup atau kematian, life and death. Tengok berapa kuasa, berapa powerful ayat-ayat Tuhan. Oleh itu kita harus lebih fasih dalam ayat-ayat Allah dan juga interpret, ya, menjemak ayat-ayat Allah dengan betul. Ramai saya nampak ramai di luar sana, ya, mereka menjemak ayat-ayat Allah salah, dan nombor dua, mereka menggunakan ayat-ayat Allah itu untuk tujuan buat bisnes, ya, untuk menggelapkan, saya gunakan menggelapkan wang. Bahaya. Bukan Malaysia kuranglah, Malaysia, Singapura kuranglah, tapi di banyak negara speaker, ya, mereka kata kamu semua mesti memberi wang pada speaker-speaker, supaya Tuhan akan memberkati hidup anda semua. Wah, ramai orang beri. Speaker tu mereka pakai cincin emas, gelang emas, isteri subang sini, subang sana, semua emas. Okay. Kenapa? Kerana Tuhan memberkati kita. Apabila kita memberi pada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Bahaya. Saya sebagai seorang pastor, saya ada kalanya saya pun ingatlah, alangkah elok alangkah elok kalau saya ada cincin emas semua. Alangkah elok. Ya, tak ada. Joseph, tak ada. Okay. Kalau tak ada, adakah kita ikut ayat-ayat Allah? Miskin. Joseph. Apa tu? Miskin. Miskin. Kenapa kamu menjadi seorang pastor yang miskin? Kenapa? Ada Esther? ada satu pahaman masyarakat. Hamba Tuhan, Pastor, hidup oleh kasih karunia aja. Tapi miskin macam Joseph kata, miskin Sorry. Joseph. Joseph nak kongsi satu. Cara Ibu Esther sebut itu, ya, itu sangat rohani lah. Kalau yang lebih sikit kan pastor tidak boleh kaya kalau kebanyakan orang, pahaman umum. So every time pastor kaya, not say kaya lah, kalau adanya pastor itu kelihatan kelihatan lebih lah, lebih daripada yang expected, biasanya lah. Ya, biasanya lah. Ya. Jadi nanti mereka kebanyakan akan pikir pastor ini salah guna duit gereja. Benar. Ya. Benar. Kalau pastor tukar kereta baru, mesti lah.
Oh, kalau pastor pakai baju baru, itu biasa. Itu yang saya nak katakan ya. Kita belum sampai di sana lagi. Mungkin pelajaran nombor 6 ke 7 kita akan bincang tentang ada kalanya tekanan pressure ya yang pastor akan hadapi. Kerana member-member, jemaat-jemaat mereka expect, mereka ingatkan pastor mesti begini. Ya. Tapi ada kalanya mereka lupa. Ya. Kalau pastor menjadi begitu miskin, kalau jemaat-jemaat miskin, okey. Jemaat miskin, pastor miskin juga. Kenapa? Kerana mungkin saya pergi ke tempat-tempat yang jauh dalam pendalaman. Ya, katakanlah saya orang Cina, saya Cina, saya di Kuala Lumpur dan saya mempunyai panggilan untuk melayan orang-orang Penan. Katakanlah Penan, jauh kan? Jauh dalam pendalaman. Ya. Dan saya sampai Sarawak, masuk Penan. Saya kena hidup macam seorang Penan. Saya tak boleh hidup macam seorang Cina. Saya Cina. Saya macam ni. Tak boleh. Ya. Saya pergi ke tempat orang Penan, tetapi rumah saya mesti ada aircon. Tak ada aircon, tak boleh. Saya mesti pakai hilak. Tak ada hilak, tak boleh. Janganlah. Jangan. Kalau kamu buat begitu, kalau saya begitu, ya, orang Penan memang susah untuk accept me, ya. Kan? Oleh itu Paulus, ya, Paulus pernah mengatakan bahawa kalau saya hidup di sekitar orang A, saya mesti behave, ya. Saya mesti behave macam mereka. Kalau saya masuk tempat Penan, saya kena hidup macam seorang Penan. Kalau tidak, jangan masuk. Tinggal di Kuala Lumpur. Boleh highlight. Tak ada orang yang akan kata. Ya. Di sini kita jangan bincang dulu sebab ya, bagus ya. Dalam pelajaran 7 ke 6 ke mungkin kita akan bincanglah dengan lebih. Ya. Sekarang kita hanya bincang tentang pertumbuhan peribadi. Interesting, itu memang sangat interesting. Minggu depan start bincang tentang keluarga, isteri pastor, suami pastor. Kalau isteri dia menjadi pastor, suami dia macam mana? Kalau suami pastor, ya. Okey? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa yang nak bincang di sini? Okey, Saluji. Saluji sudah boleh masuk Tadi line dia okey. Boleh Okey, bagus. Tadi saya nampak dia mencarilah internet. Okey. So pelajaran kamu mesti serius. Jadikanlah kajian Alkitab ataupun pelajaran itu menjadi satu habit, tabiat. Dan juga biarkan dia menjadi satu sebahagian daripada hidup anda. Ya. Dan kita mempunyai minda yang mengatakan bahawa saya nak belajar. Apa ada satu cara untuk kita belajar. Macam mana? Apabila kita berbincang dengan orang, kita dengar. Kita berkongsi. Macam ni. Macam ni. Oleh itu, saya memang gemar kalau kamu semua boleh berkongsi. Berbicara. We share thoughts.
We learn from one another. Kita belajar dari sesama sendiri. Oh, begini ya. Oh, cara-caranya. Pernah saya katakan bahawa kamu semua macam Saluji duduk di Shah Alam, Kuala Lumpur, bising. Banyak kereta. Bising. Kalau bising, tempat tu bising, banyak. Mungkin sekarang kurang kerana COVID-19. Tempat saya bising. Kalau tempat tu bising, macam mana nak menumpukan perhatian apabila kita membaca Alkitab? Tak boleh. Esther, tempat Esther ceras, bising kan? banyak kereta banyak kereta, ramai orang pi roti, jual roti ke, gas ke, semua ke. Iyo. Oleh itu pertumbuhan mesti menjadi satu hidup kita, untuk lebih untuk tumbuh. Alright. Kita juga harus belajar dengan hati yang ingin tahu. Kenapa begini? Kenapa begini? Kita baca Alkitab. Kenapa begini? Kenapa Paulus kata begini? Ingin tahu. Supaya kita boleh explore, Pastor. Yap, memang. Yap, explore. Sebagai seorang pastor, pelayan, kita bukan sekadar membaca. Sebenarnya kita mengkaji, kaji bukan mengaji, bukan Islam, mengaji, bukan. Kita kaji, selidik. Selidik. Kenapa begini? Jemaat-jemaat, jemaat-jemaat mereka baca. Mereka baca Alkitab. Tapi kamu semua harus mengkaji Alkitab. Search. Ingin tahu. Kerana kamu ingin tahu, kamu kaji, you search. Search, kaji. Kenapa begini? Kenapa Paulus menulis sebegini? Siapakah dia? Siapakah Yohanes? Siapakah Timotius? Siapakah Titus? Kenapa? Ingin tahu. Faham? Apakah cara-cara kita mengkaji? Nombor satu ialah secara edifikasi, menolong diri kita sendiri. Apabila kita membaca, kita juga selalu mendorong dan juga menggalakkan jemaat-jemaat untuk membaca Alkitab. Kenapa? Kerana itu ialah macam roti hidup, roti, food, food for us. So kita sebagai pastor-pastor pelayan, kita juga memerlukan Alkitab sebagai roti, sebagai makanan spiritual, makanan berohani bagi diri kita. Nombor dua ialah kajian yang lebih berkomprehensif. Jangan hari ini baca buku Yohanes, esok baca Yeremia, lepas tu lusa Yesaya. Janganlah.
ya, menyelidik dan juga mengkaji, membaca dengan lebih komprehensif. Oh, ini tak ada minat lah, tak nak baca lah. Ya. Kerana ada kalanya macam orang Revelation lah, Wahyu lah, bukan? Buku Wahyu. Betul, Pastor. Ya, Buku Wahyu. Wahyu, wah banyak, ada naga lah, ada 10 kepala lah, semualah. Ayo, bingung lah. Oleh itu saya tak akan baca. Perjanjian lama, banyak lah, raja-raja lah semua, alah, tak ada minat lah, tak dapat baca. Tidak. Ya, tiap-tiap ayat dalam Alkitab itu kita mesti mengkaji, ya, membaca. Ya. Kita mesti ada satu balance. Macam kita makan juga, mesti balance. Ada hijau, ada sayur, ada daging, ada nasi, semua ada. Ada kalanya kita buat sup. Ada tak? Balance. Seimbang, makanan seimbang. Oleh itu, makanan rohani kita juga mesti ada seimbang. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya. Bukan hanya baca buku-buku Injil, Gospel, bukan hanya itu. Kita juga ada belajar buku Paulus, Petrus. Terutamanya kita harus belajar dengan sistematik. Right? Bagi saya, pelajaran saya apabila saya membaca, saya menyelidik, ya, terutamanya Inggeris lah, kata komentari kan, ya. Ada kalanya saya juga membaca komentari tentang mereka akan menerangkan kenapa buku ini ditulis, surat-surat ini ditulis, dan di mana, kenapa, untuk siapa, ya. Baru saya tahu, oh begini, ya, begini. Okay. Itulah tentang pelajaran. Nombor 2 ialah tentang doa. Jangan beritahu saya. Jangan beritahu saya. Jawab pada diri kamu sendiri. Macam manakah masa doa kamu semua? Jangan beritahu saya. Right. Itu memang nombor 1. Ada kalanya kita begitu busy, very busy. Sibuk. Kita begitu sibuk dengan pelayanan sampai kita tak ada masa berdoa. Kan? Sibuk melayan sini, melayan sana, buat ini, buat itu. Kita lupa. Ya, ataupun bukan lupa, kita begitu sibuk dan begitu layu ke, tired, begitu letih. Tuhan fahamlah. Kerana saya bekerja keras, sibuk dengan kerja-kerja Allah. Oleh itu Allah akan faham walaupun saya tidak berdoa. Kita harus, ya, kenapa kita berdoa? Berdoa nombor 1, Inggeris kata minister to the Lord. Kita menyembah Tuhan. Itulah kerja-kerja kita. Nombor 2, kita ada fellowship. Berbicara dengan Tuhan, ya. Nombor 3, saya suka ini. Nombor 3 ialah kita boleh menunggu. Waiting on the Lord.
Apabila kita menunggu Tuhan, Tuhan akan berbicara dengan kita. Dan Tuhan akan beritahu apa yang kita boleh lakukan dan tidak boleh lakukan. Ya. Nombor satu, minister. Menyembah Tuhan. Nombor dua, fellowship. Fellowship dengan Tuhan. Nombor tiga ialah menunggu. Menunggu. Ya. Meditasi. Meditasi. Perkataan ini memang sudah berlainan dengan ramai orang. Mereka katakan meditasi ini ialah untuk free ya. Ya, meditasi ya. Macam orang buat yoga semua. Meditasi lapangkan pemikiran, lapangkan. Tapi meditasi dalam Kristian memang berlainan. Perkataan meditasi ini ialah mengatakan bahawa seseorang berfokus pada sesuatu. Right? Berfokus pada sesuatu. Right. Fokus pada sesuatu. Something. Oleh itu, kita sebagai Kristian, apa yang kita fokus? Ayat-ayat Tuhan. Oleh itu, Alkitab pernah mengatakan bahawa kita meditate on the word day and night. Kita berfokus, meditasi pada ayat-ayat Tuhan setiap hari, setiap malam. Ya. Itulah cara-cara kita bertumbuh. Bertumbuh. Kita selalu ingatkan ayat-ayat Tuhan. Apa yang kita boleh lakukan dan apa yang kita tidak boleh lakukan. Ya. Okey. So inilah cara-cara itu kita memupuk kehidupan rohani kita, ialah belajar, terutamanya Alkitab. Nombor dua, berdoa. Nombor tiga, meditasi. Okey ya? Ada soalan? Ada. Nah, kita tengok tentang prinsip-prinsip pembangunan rohani. Ya. Prinsip-prinsip. Apakah cara-cara membangun? Nombor satu, kita harus mengekalkan konsistensi. Be consistent. Jangan hari ini kita memang gairah. Oh ya, semangat. Roh Kudus. Esok lemah. Lemah. Tak ada semangat. Ya. Tapi kita harus mempunyai konsistensi. Ya. Baru jemaat-jemaat nampak sebenarnya Tuhan yang menolong kita. Mereka faham. Nombor dua, kita mesti selalu beroperasi menggunakan karunia Roh Kudus. Kami sebagai pastor-pastor pelayan di AOG, ya, kita memang selalu kita percaya dan juga selalu menggunakan ataupun kita bergantung, ya, depend on the Holy Spirit, ya, bergantung pada
gifts of the Holy Spirit untuk menolong kita untuk berkhotbah, berdoa. Ada kalanya Tuhan memberi kita pengetahuan, knowledge, word of knowledge. Itu memang menjadi kebiasaan bagi kita sebagai pelayan-pelayan. Apabila kita berdoa untuk orang, ya, apabila kita meletakkan tangan, Tuhan akan memberitahu kita, orang ini mengalami masalah begini, ya, dan doa kita akan menjadi lebih fokus, ya, lebih fokus, dan juga dapat menolong mereka. Dan inilah cara-cara Inggeris mengatakan bahawa kita boleh edify, ya, kita boleh menolong, edify one another, menolong jemaat-jemaat. Ya. Kembangkan buah Roh Kudus. Develop the fruit of the Spirit. Ini di Galatia 5. (22) hingga 23. Saya percaya kamu semua fahamlah tentang buah Roh Kudus, ya, fruit of the Spirit. Kita gunakan kasih. Apa lagi? Siapa tahu? Siapa tahu buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, Lagi? 9. keadilan. Mana? Tapi lupa tak ikut susunan. Kelemah lembutan ada juga. Kesabaran, Ya. kemurahan. Ya. Sebenarnya kita gunakan semua inilah supaya kita ayat 16 pernah mengatakan bahawa kita harus berjalan dalam roh. Ya, sebagai pelayan-pelayan, ya, kita berkembang dan berjalan dalam roh. Ya, kita berjalan secara konsisten, ya, dengan cara-cara kita hidup, ya. Dan juga peka dan patuh pada kawalannya. Cuba sedaya upaya, ya, jangan ikut perasaan sendiri, tetapi harus dikawal oleh arahan Roh Kudus. Apakah kerja kita? Kita menjadi pelayan. Siapakah yang kita melayan? Jemaat-jemaat. Ya. Siapakah jemaat-jemaat? Manusia. Manusia yang berdosa. Kerana kita berdosa, oleh itu kita perlukan, ya, Yesus, kan? Jemaat-jemaat juga orang berdosa. Ada kalanya mereka juga mempunyai pemikiran duniawi. Oleh itu kita harus mempunyai kesabaran. Ya. Kenapa ada kalanya kita geram, marah? Kenapa mereka berkelakuan begini? Ayo, cara-cara mereka bercakap, cara-cara mereka hidup. Ya, benci, ya. Ya. Memang itu, ya, biasa. Biasa kerana mereka orang duniawi. Mereka juga manusia yang berdosa, semacam kita semua. Oleh itu kita lebih harus mempunyai kesabaran, ya, untuk melayan dan menolong mereka. Memang. Oleh itu kita mesti selalu dikawal, ya, dikawal oleh Roh Kudus.
Ya. Dan juga salah satu prinsip pertumbuhan rohani utama adalah tetap gigih, tetap melakukannya walaupun mempunyai tentangan. Tengok. Ya, tentangan. Ramai. Ada orang tak suka kita. Ya, ya, macam-macam lah. Ya. Tapi jangan sekali-sekali kita putus asa. Ya. Jangan sekali-kali kita menyelah. Ya. Kerana itu memang biasa. Biasa. Setiap manusia yang berdosa itu biasa. Ya. Oleh itu kita harus, ya, macam ranting-ranting. Ingat tak? Ranting-ranting bersama-sama dengan pokok anggur. Ya. Kita selalu menerima refreshing, ya, daripada Roh Kudus, daripada Tuhan, supaya kita lebih kuat dalam pelayanan kita. Okey? Ada apa-apa soalan? Kalau tidak, ya, ada. Tiada, Pastor. Okey, kalau tidak, tulislah. Tadi kamu sudah tulis sekarang, tulis 2 hingga 3 peringan yang menerangkan rancangan anda untuk tetap sihat secara rohani. Faham tak soalan ni? Macam mana untuk sihat dalam rohani? Sementara kamu tulis, kita akan rehat. Sekarang pukul 10.20. Okey, balik pukul 10.45. Boleh? Boleh, Pastor. 10.45. Boleh. Okey. Tulislah ni semua.